expansion. Apa yang dimaksudkan dengan cofactor expansion? Okay, evaluating determinant using elementary row operation. Okay, sekarang ni kita nak evaluate determinant. Determinant is not a metric. Okay, determinant dia adalah value. Dia bukan metric. So, kita daripada kita evaluate lah, kita kena boleh evaluate. Kita bukan nak find ke nak apa, kita nak evaluate. Okay. Let A and B be a square metric and let K be a non-zero real number. Okay. The effect of the elementary row operation on determinant is as follows. Okay. Maksud dia macam ni. Kalau kita ada satu metrik yang contohlah bukan metrik lah. Metrik lah boleh. Kita nak cari determinant of 1, 2, 3, 4 contohnya. Bukan nak carilah. Okay, kita tahu determinant untuk metrik 1, 2, 3, 4 ni macam nak cakap Okay, tak apa. Let's consider. Senang cerita, kita consider ada satu metrik yang kita buat dalam bentuk determinant 1, 2, 3, 4. Okay, apa efek dia kalau kita buat row operation terhadap metrik, terhadap determinant. Okay, terhadap determinant. Number one, kalau kita interchange the row. Dia bukan metrik biasa, dia adalah determinant. Okay, kalau kita interchange the row, kita tengok kat sini, if A kita interchange dia punya row macam biasalah R1 go, kita interchange dengan R2 contohnya. So determinant dia akan berubah. Okay, determinant dia akan berubah. Dia akan jadi negatif. So maksudnya kalau contohlah you buat ERO from A to B, you buat ERO. Okay, kalau you cari determinant of A, dia tak akan sama dengan determinant of B. Nilai dia tak sama. Sebab apa? Sebab ERO ni akan merubah nilai determinant. So apa dia perubahan yang jadi? Macam macam number one, kalau you interchange, dia akan jadi bertukar sign dia kepada negatif. Itu satu. Clear Number two, multiply a row with K where K is a non-zero constant. Yang ni macam kalau kita buat R1 divided by 2 goes to the new R1 kan. Yang kalau kita nak cari, biasanya kita buat nak cari leading one tu kan. Kita bahagi 2 ke apa ke. Okay, kalau kita buat ERO yang tu terhadap determinant, dia akan berubah juga. Kalau kita darab dengan K, determinant dia akan jadi 1 over K. Darab dengan 1 over K. So yang ni lah maksud dia ni. Contohlah daripada A ke B ni you buat 2R1. You akan dapat the new R1 kan. Okay, so metrik yang you dapat kat sini, yang you dapat kat sini nanti dia kena darab dengan 1/2. Determinant yang kat belakang tu you kena darab dengan 1/2. Sebab ERO dia darab dengan 2. Kalau ERO dia bahagi 2, so yang kat belakang ni kena darab dengan 2. Dia terbalik macam itulah. Alright. Number 3, add a row which is multiplied by a non-zero constant K to another row. So kalau yang ni dia punya determinant dia tak berubah. Contoh kalau you buat R2 minus 3R1 goes to R2 kan yang baru. So yang kalau you buat operation ERO yang ni, determinant dia tak berubah. Tu boleh ingat ada 3 jenis ERO. Kalau interchange, determinant dia jadi negatif. Kalau you darab ataupun bahagi, dia akan darab dengan dia punya inverse. Dia punya inverse ataupun reciprocal sama-sama manalah. Okay, kalau you darab K, dia akan bertukar kepada 1 over K. Kalau you bahagi K, dia akan bertukar kepada K darab. Okay. Look at example.
Okay, find the determinant of the following matrices using elementary row operation. Okay, A. Macam mana kita nak cari determinant guna ERO? Okay, pertama, sebelum kita buat, motif kita guna ERO sebab apa tau? Kita nak reduce dia punya matrik tu, kita nak reduce supaya dia dapat REF. Ingat, REF adalah bentuk triangular matrix kan? Kalau REF, sebab bawah dia semua kosong, dia adalah upper triangular matrix. So bila upper triangular matrix, you tahu you boleh cari determinant for that matrix, senang je nak cari determinant matrix tu, just darab dia punya diagonal. Okay, so ini yang kita akan buat. Okay, daripada A, okay, look at matrix A, kita nak cari determinant of A. Okay, this is the matrix A yang kita letak dalam bentuk determinant. Okay, first kita buat R1 divide by 5, dia akan jadi the new R1. Okay, bila R1 divide by 5, dia akan jadi tempat ni 1 and negative 2. Okay, since you buat operation bahagi dekat row yang pertama tu, jadinya determinant dia dah berubah, nilai determinant dah berubah. Maksudnya you kena darab dengan 5. Letak 5 kat depan dia tu. Okay. And then daripada tadi kita dah buat R1, so sekarang ni kita nak jadikan yang R2 ni kosong kan, kat sini jadi kosong. So R2 minus 2R1 goes to new R2 yang ni. Okay. Tapi yang ni tak merubah apa-apa nilai sebab dia adalah ERO yang ketiga tadi tu kan, yang dia nilai dia maintain. So tak ada apa-apa lah, just tukar je kat bawah ni jadi kosong dengan 8 tapi determinant dia masih lagi sama. Okay, next. Kita dah dapat dalam bentuk triangular matrix, upper triangular matrix. So tak kisahlah 8 tak ada masalah. Tak payah jadikan dia satu pun tak apa. Kalau nak buat pun boleh, jawapan ni tak akan berubah. Akan dapat jawapan yang sama, cuma tak payahlah nak susah payah dah since you boleh darab je dia punya diagonal. So 5 maintain, and then untuk determinant of this matrix just darab je dia punya diagonal 1 dengan 8. So you dapatlah dia punya determinant 40. Kalau you tak percaya, mari kita kira guna formula. So nak cari determinant of A guna formula, dia akan kita buat apa? 5 kali 4 kan? 20 tolak dengan negatif 10 kali 2, negatif 10 kali 2 negatif 20, jadi tambah 20, so sama dengan 40. So kalau guna formula dapat 40, kalau guna ERO pun akan dapat 40. Nampak? Boleh kan? Iaitu example A. Example B, kita ada 3 by 3 matrix. Okay, tengok. Kita ada alright, matrix M ni kita nak reduce dia. So mula-mula you interchange R1 dengan R2. Sebab apa kita interchange ni? Kita nak yang leading one tu duduk kat atas kan. Kita nak dah already ada one. So dia dah ada one kat atas ni. Bila you interchange, ingat dia akan bertukar sign dia kan. So letak tanda negatif kat depan. Alright. And then R2 minus 4R1, yang ni tak ubah nilai determinant, yang ni pun tak ubah nilai determinant. So masih lagi maintain negatif je dekat depan ni, yang ni jadi kosong sosok. Ini buatlah proses yang ERO tu. Okay, yang ni. Lepas tu, okay, kalau kita tengok kat sini, again R3 minus 3 sebab dia memang dia adalah, orang panggil apa common, dia ada common factor je kan antara 21 and 7. So dia directly je buat, tak perlu buat negative 7 tu tak perlu jadikan dia leading one. Okay. So bila buat macam ni, you dah dapat dah bawah ni kosong. So dah dapat dah dalam bentuk upper triangular tu ataupun REF. So directly ambil je dia punya diagonal ni. Inilah dia punya diagonal untuk matrix ni. So just darab je. Dia ada negatif dekat depan. So negatif 40. Right. Faham ke? Madam. Saya tak faham kenapa kena darab dengan negatif kat depan tu. Sebab kita interchange kat sini. Nampak ni?
Yang pertama ni Ah. kita interchange kan, daripada yang R2 tu kita nak dia leading one tu tau. Kita letak dekat atas. Bila kita interchange R1 dengan R2, ingat tadi bila kita interchange dia ada negatif kat depan. Oh, okey madam. Boleh? Jawab soalan ke? Menjawab. Alright. Ada soalan lain? Tak ada, madam. Okey. Ada, madam. Senang. Tapi senang-senang pun kalau you tak try ni, you tak boleh juga tau. Benda ni kena try. Okay, next. Evaluating determinant is using elementary column operation. Okay, yang ni special case untuk determinant. Instead of you buat row operation, ERO, dia ada juga ECO ataupun nama dia elementary column operations. Instead of you buat operation terhadap row, kita boleh buat operation terhadap column. Benda yang sama je, cuma kolom je yang bergerak. Kolom lah yang berubah-ubah. Kalau sebelum ni you buat by row kan, row by row macam tu. So sekarang ni kolom by kolom, dia ke tepi-tepi macam tu lah. Tapi dia punya motif dia masih lagi sama, nak jadikan dia dalam bentuk REF. Okay. Kat sini pun sama, dia punya efek terhadap efek ECO terhadap determinant masih lagi sama. Kalau you interchange, dia akan jadi negatif. Kalau you darab dengan skala, dia akan darab dengan inverse of skala tu ataupun dia punya reciprocal ataupun sama je lah. Okay, 1/k. Kalau you add a column dengan multiply dengan apa-apa pun yang tu lah kan. Yang tu dia tak berubah apa-apa. So sama dengan ERO, dia punya kesan dia. Okay, look at example. Find the determinant of the following matrices using elementary column operation. Okay, kita ada matrik B. Kita tengok kat sini. First, determinant of B, tengok kat sini, dia interchange C3 and C1. Can anybody explain why? Nak dapat leading one. Sebab apa? Nak dapat leading one. Sebab dia nak pindahkan leading one tu dekat depan. Betul. Sebab dia nak pindahkan leading one. Sebab kalau you tengok dekat kolom yang kat atas ni, okay, dia dah ada one kat sini. So one ni pindahkan kat sini. Now, in order to do that, C3 interchange with C1. So you dapatlah. Bila you buat interchanging tu, so mesti ada negative 1 kat depan ni. Okay, next. Dah ada leading 1. You tengok kat bawah dia, 2 dengan 3 tu. Ataupun, bukan tengok kat bawah dia. Tengok kat tepi dia. Yang ni mungkin kita punya, bila kita buat kolom ECO, kita cuba untuk dapatkan lower triangular matrix. So kita kena pastikan kat atas dia tu kosong. So you tengok kat atas dia, 2 dengan 3. Yang ni kena jadi kosong, yang ni kena jadi kosong. So samalah operation dia. Okay. C2 minus 2 C1, dia akan jadi new C2. C3 minus 3 C1 akan jadi yang ni. Sama je operation dia. So yang ni akan jadi kosong. Ini pun akan jadi kosong. Okay, next. Start untuk cari tak payah cari dah. Untuk determinant kan I cakap tak payah cari leading one. It's okay. Sekarang ni masalah dia yang ada kat sini adalah kita ada negative 2 yang kat sini. Sebenarnya tak payah bahagi pun tak apa ni. Kenapa dia jadikan 1 kat sini? Sebenarnya tak payah bahagi pun tak apa. Kejap ya, apa kata kita try buat tak payah bahagi. Faham ke apa yang I maksudkan? Tak apa, kita go through dulu example yang dia buat ni. Dia bahagi C3 ni, dia nak jadikan kat sini 1. Sebenarnya tak ada motif pun, tapi boleh lah. Dia tak akan mengubah apa-apa. So bila you bahagi dengan negatif 2,
You bahagi, you dapat the new C3. Bahagi -2, kat sini kena darab -2. Okay, so dia akan jadi 1, sini akan jadi 2. Okay, next apa yang dia buat adalah kenapa ada 1 pula kat sini? Okay, faham. Interchange. Sebab dia nak jadikan juga leading one. Tak perlu sebenarnya. Pelik-pelik lah dia ni. Tak apalah. Yang ini dia tukar C1 dengan C3 dengan C2 ni dia tukar sebab dia nak kat sini 1 ni pindah kat sini. Dapat macam leading one kot. Okay, bila dia interchange ni tu yang dia letak negatif kat sini. So 1 dah pindah kat sini. Okay, now problem seterusnya adalah -5 ni nak kena jadikan kosong. So C3 plus 5 C2, yang ni tak mengubah apa-apa determinant. Sudah dapat kosong. So darab je lah terusnya ni. Ini adalah kat sini. Yang ini adalah yang ni, yang kat depan ni. So dapat dah dia punya tu -8. Tapi I nak cuba sepatutnya tak payah jadikan dia. Sekejap kita try. Apa macam pening je jalan kerja ni. Kita try. Okay, untuk yang level kat sini tadi, kita dah dapat 100. 5 ni boleh maintain. Sekejap, bukan daripada sini. Daripada sini. Okay, faham. Sekejap kalau nak buat operation tu dia mesti dengan okay, faham kenapa dia buat macam tu. Faham. Sebab dia alright. Sebab sekarang ni kita buat kolom. Okay, bila kolom kita kena tengok yang sebelah dia. Patutlah dia jadikan dia 1 sebab yang sebelah dia ni adalah -5. -5 dengan 2 kita tak boleh nak cancel. Dia tak ada common factor kan. Jadinya that's why dia jadikan dia 1. Dia jadikan 1, lepas tu dia tukar. Faham. So dia tukar kedudukan kolom tu supaya dia sini jadi leading 1, and then kolom ketiga ni deal dengan leading 1 kat sini supaya dia jadi kosong. Okay, patutlah rasa pelik sebab lupa yang kita sekarang ni buat kolom. Dia sebenarnya kolom ke dengan row ke, you boleh campur. Sekejap okay. Tengok example ni. Find the determinant of matrix D using elementary row or column operation. Okay, sebenarnya dia boleh campur-campur. Okay, look at this. You ada D. Mula-mula you interchange C3 dengan C1 sebab dia leading 1 kat sini, you nak letak kat depan ni. Okay. So bila dah interchange, ada darab dengan -1. Okay, ni dah tukar. And then dia buat row operation sebab dia nak jadikan kat sini kosong, kat sini kosong. Buat row operation, dia dapat sini kosong, sini kosong. Row operation ni tak mengubah determinant kan. So tanda dia masih maintain lagi -1 je kat depan. And then kat sini dia tukar kolom pula, kolom 3 dengan kolom 2 sebab kat sini 1. Tu tak perlulah divide by 7 semua tu. So you just tukar, automatic leading 1 akan berpindah kat sini. Nampak tak? Okay. Lepas tu baru jadikan kat sini kosong. Jadikan dia kosong guna row operation. Okay, now you dah dalam bentuk upper triangular, just darab je dia punya diagonal ni, darab dengan negatif ni. So dapatlah dia punya determinant dia adalah -51. Nampak? Sebab tu tadi I macam fikir nak buat row juga, tapi terlupa sebenarnya kita punya arahan tu guna column operation. Sebenarnya dia pening sikit lah.
you biasa buat row kan, sekarang ni you buat column, boleh buat column. Dan boleh juga you campur-campur as long as you tahu hala tuju you nak jadikan dia upper triangular matrix. Okay ke? Okay, madam. Okay dah. Tapi jaranglah tanda soalan tu, ada tapi jarang. Yang paling glamour adalah bentuk macam ni. Okay, look at B. You ada matrix A, B, C, D, E, F. You tahu dia punya determinant equal to -5. Okay, find the value of bla 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 bla. Yang ni, apa yang you kena buat adalah cuba reduce matrix yang ni, determinant yang ni menjadi macam ni. Okay, so apa yang you buat adalah ni boleh campur lah antara row dengan column, tengok mana senang. Bukan mana senang, kita tengok dia punya pattern matrix tu. Okay, start dengan yang ini. Obviously you tengok dia tambahkan R2 tambah R3. Bila dia tambahkan R2 dengan R3, you akan dapat, nampak tak? Bila you tambahkan ni, this is R2, this is R3. Ni R2, you tambahkan dengan R3, you akan dapat the new R2 akan menjadi DF negative 3E lah. Okay, ini faham buat operation ni. Ini tak mengubah apa-apa determinant, so tak apa. Dah dapat macam ni. Okay, next C3 divided by 3. Dah nampak kan, yang kat sini dia negatif 12, negatif 3, negatif 3. Dia tak ada constant ni, so kita bahagi dengan negatif 3. Bila bahagi dengan negatif 3, determinant kat depan ni kita kena darab dengan negatif 3. So yang ini dah maintain, bukan dah maintain, dah jadi negatif 4B E dengan H. Okay, lepas tu yang slide lagi kat sini, row yang pertama ni semua ada 4. Jadi bahagikan dengan 4. Row yang pertama bahagi 4. Bila bahagi 4, you kena darab dengan 4. So dah jadi A, C, B, D, F, E. Tapi belum lagi jadi macam yang soalan tu kan. Ada yang terbalik. So nampaklah kat sini C2 dengan C3 dia terbalik. So you kena interchange. Bila interchange, you kena letak tanda negatif ni. Dan sekarang ni barulah kita dapat bentuk yang pattern macam ni, A, B, C, D, E, F seperti yang diberi dalam soalan yang ni. Yang ni kita dah tahu dia adalah negative 5. So just ganti je determinant of matrix ni dengan negative 5. Lepas tu darab dengan yang kat depan ni. So sebenarnya determinant ni adalah 60, negative 60. Nampak? Okay ke? Okay, madam. Determinant using elementary operation. Whether determinant is 0. Sekejap I tengok. Elementary. Oh, elementary ni kita ni dululah. Biar dulu. Okay tak? So far. Okay, madam. Determinant ni. Kejap I cari satu. Okay, I bagi you satu soalan, you cari dia punya soalan yang sama dengan ni, tapi matrix D tu you tukar
You try buat. Boleh? Cari determinant tu. 10 minit cukup? Boleh, madam. Try sekarang.